Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Jabatan Hutan Sarawak mengeluarkan permit pertama untuk membenarkan penggunaan tanah bagi menjalankan kajian karbon hutan di negeri itu. Perincang lanjut langsung sama Vanessa Mering di Kuching. Silakan Vi. Baik, terima kasih Sahi. Satu permit kajian karbon dikeluarkan kepada Lembaga Amanah Kemajuan Islam Kuala Rajang LAKIKR untuk menyahut seruan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng melibatkan diri dalam aktiviti karbon hutan. Penyerahan permit itu disempurnakan oleh Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Datuk Hamdan Mohamad, dan disaksikan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran, Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh di Kuching hari ini. Dalam kenyataan media Jabatan Hutan Sarawak, permit itu merupakan yang pertama dikeluarkan kepada lembaga di Sarawak untuk hutan paya bakau di negeri ini. Permit ini membenarkan penggunaan tanah seluas 30,197 hektar bagi membolehkan pihak LAKIKR menjalankan kajian karbon hutan. Ia juga bagi menghasilkan projek design dokumen PDD dan seterusnya memohon lesen karbon hutan selaras dengan Forest Carbon Activity Rules 2022. PDD yang dihasilkan perlu mematuhi piawaian karbon antarabangsa, seterusnya membolehkan mereka melibatkan diri dalam perdagangan karbon. Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak diberi kepercayaan untuk membuat penyelidikan terhadap alga sebagai sumber tenaga boleh diperbaharui. Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM Profesor Emeritus Datuk Dr. Radwan Chiros berkata, ia sekaligus menjadi sumbangan institusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial Sarawak secara keseluruhan. Setakat ini, UiTM Sarawak sudah menggerakkan penyelidik untuk membuat saringan jenis alga yang sesuai menghasilkan hidrogen serta menyediakan kit penghasilan alga khusus untuk penduduk luar bandar mencuburi bidang tersebut. Kita telah diberi kesempatan untuk mendengar perancangan jangka pendek, jangka panjang kerajaan negeri untuk pembangunan khususnya ekonomi dan pembangunan sosialnya. Dan dilihat ada ruang untuk pihak UiTM sebagai pihak yang mengeluarkan guna tenaga kerja untuk menyambut perancangan dan juga apa yang dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi kunjung hormat pengurusan eksekutif UiTM kepada Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Konstituensi Opar berpotensi menjadi jelapang padi di bahagian Kuching bagi membantu memastikan keselamatan makanan di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar Billy Sujang memberitahu dalam hal ini Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA telah mengambil inisiatif membangunkan skim penanaman padi seluas 800 hektar di beberapa buah lokaliti dalam konstituensi Opar. Jelasnya, kesemua skim ini telah diperuntukkan sebanyak RM3 juta serba satu dan meliputi skop pembinaan akses jalan raya, jalan pertanian serta sistem pengairan skim tersebut dan akan dilaksanakan pada tahun ini. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja ke tapak projek skim penanaman padi di Lundu semalam. Dalam pada itu, Billy bersama beberapa wakil agensi daripada GKCDA, Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Kuching serta Jabatan Pertanian Daerah Bau dan Lundu telah melawat 4 buah tapak bagi skim penanaman padi di Kampung Jugan, Kampung Jangkar, Kampung Biawak dan Kampung Sebako. Katanya, skim ini akan memanfaatkan petani sedia ada di lokaliti tersebut dengan mengaktifkan serta merancangkan semula aktiviti penanaman padi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak akan menerima 6 ekor anjing K9 baharu tahun hadapan. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman berkata dengan peranannya yang amat berkesan dalam menyelesaikan kes jenayah kebakaran dan kehilangan orang, K9 kini antara aset penting bagi JBPM. Hipotesis dan bila kita gunakan anjing kita boleh kesan punca-punca kebakaran yang melibatkan arson. Dan mudah dibuktikanlah. Dan bila pembuktian ini dengan dimakmal dan juga keupayaan anjing ini, dia tidak pernah dicabar di mahkamah lah. Itu yang kita nak. Dari segi the integrity of the report itself.
Ia bagi menggantikan 6 ekor anjing K9 bomber Sarawak yang telah berkhidmat lebih 7 tahun. Perolehan anjing terlatih itu melibatkan kos 12 juta ringgit di seluruh negara. JBPM Sarawak kini mempunyai 2 ekor anjing penyiasat kebakaran, cadaver dan juga wilderness. Datuk Khairuddin bercakap kepada media selepas pengkebumian seekor anjing pengesan bernama Cliff yang mula dikhidmatkan dalam JBPM pada 2018 di Balai Bomber dan Penyelamat Serian. Jelasnya, pelan memasukkan anjing K9 dalam perkhidmatan JBPM adalah pelaburan tepat kerajaan dalam memastikan kualiti penyampaian lebih berkesan. Tiang bendera Ibu Pertiwiku yang diiktiraf oleh The Malaysia Book of Records sebagai tiang bendera tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian 99 meter berpotensi menjadi satu lagi mercu tanda baru di tebingan Sungai Kuching mampu menarik para pelancong. Monumen itu telah dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Menurut operator bot tambang Rosman Abu Talib, katanya dari segi tarikan akan menjadi tarikan baharu untuk pelancong luar datang ke Sarawak dan juga dapat menaikkan ekonomi negara dan pembangunan di Sarawak. Manakala bagi Alia juga senada bahawa tiang bendera gergasi itu menjadi tarikan untuk para pelancong datang sendiri melawat ke tebingan Sungai Kuching. Ujarnya, tarikan ini ibarat menunjukkan bendera Sarawak kepada para pelancong supaya mereka boleh melihat sendiri di samping ianya menjadi kebanggaan orang Sarawak. Sementara itu, pelancong dari Kanada, Clement Rousseau, merasakan dataran Ibu Pertiwiku perlukan penambahan dari segi animasi untuk aktiviti persembahan. Tambahnya lagi, dataran Ibu Pertiwiku ini memerlukan animasi kerana tempat tersebut amat cantik dan banyak ruang untuk melakukan persembahan animasi bagi menarik minat kanak-kanak dan para pelancong untuk datang ke sini. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Bi, terima kasih.